Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya insan tiada yang abadi, menunggu saat panggilan azali. Hilanglah nafas, tak bergerak lagi, tanah perkuburan kita bersemadi. Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Rahmat, ampuni kami ya Tuhan, Ya Allah, Ya Rahmat, ampuni kami. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi kita baru sudah menunaikan solat jenazah kepada sahabat kita, yang mana sahabat kita tadi dia meninggal barangkali hari inilah hari Jumaat. Maka sahabat kita ini dia tidak akan kembali ke dunia buat kali kedua. Maka kematian ini sebenarnya memberi peringatan kepada kita bahawasanya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbentang luas kepada kita. Cumanya sama ada kita masih lalai ataupun tidak. Maka bila mana datang saja kematian, maka tamatlah sudah episod kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka apa benda yang kita amalkan, yang kita ibadah kita buat di dunia ini, yang akan menemani kita di kubur sana kelak. Baik. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung kembali pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan, dikira sebagai amalan yang baik kepada kita untuk kita bawa bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berbincang iaitu keperluan qabat dalam hibah, yang mana kita dah faham. Belum ini kita belajar syarat sahibah itu mesti ada pemberi, penerima hibah, harta yang dihibahkan, sirah, yakni ijab dan qabul antara pemberi dan penerima. Dan pada pertemuan yang lalu kita dah faham satu lagi yang dinamakan sebagai qabat ataupun penerimaan dan penguasaan terhadap harta hibah yang diberikan oleh pemberi kepada penerima itu. Baik. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan, kita nak sambung lagi pengajian kita yang berkaitan dengan qabat ini. Kita nak tengok situasi-situasi yang berlaku bila mana qabat itu telah berlaku ataupun belum berlaku, ataupun berlakunya penarikan hibah sebelum berlakunya qabat tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka isu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan,
adakah sah hibah apabila pemberi hibah menarik balik hibah sebelum berlakunya qabat, sebelum berlakunya penyerahan barang hibah itu? Dah berlaku akad ijab dan qabul, tetapi dia belum serah. Serah itu kita dah bincang sebelum ini adalah qabat. Baik. Maka para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum penarikan balik hibah sebelum qabat. Maka menurut pendapat mazhab Hanafi, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, mereka mengatakan mengharuskan penarikan balik hibah sebelum qabat. Dia kata harus hukumnya untuk kita tarik balik hibah itu walaupun telah berlakunya ijab dan qabul tetapi belum berlaku qabat. Maka pandangan yang pertama tadi dia kata mengharuskan penarikan hibah tersebut. Mereka ini berhujah berdasarkan ijma' para sahabat baginda Nabi SAW yang mengharuskan penarikan balik hibah sebelum qabat. Itu hujahan mereka. Kemudian pendapat yang kedua daripada mazhab Imam Malik. Kemudian Imam Zahiri tidak mengharuskan penarikan balik hibah sebelum qabat. Kenapa? Sebab mereka berhujah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Mereka berhujah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang telah kamu buat, kamu meterai antara kamu. Maka akad hibah berkuat kuasa dengan lafaz ijab dan qabul, iaitu dari pemberi kepada penerima. Ijab dan qabul, offer dan acceptance. Aku hibahkan, aku terima. Itu ijab qabul itu. Iaitu qabul dari pemberi dan penerima sehingga memberi kesan kewajipan menunaikan janji yang telah diakad tanpa perlu kepada qabat. Kan kita dah belajar sebelum ini. Pendapat daripada Imam Malik, dia mengatakan qabat itu tidak perlu. Kerana apa? Sebab mereka berhujah bahawasanya ijab dan qabul itu adalah suatu syarat hibah yang cukup sempurna. Kerana mereka tidak mensyaratkan qabat, penguasaan penyerahan itu salah satu daripada syarat sah hibah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada 5 syarat sah hibah, maka dalam mazhab Imam Malik dia kata 4, dia tak masukkan qabat itu. Maka mereka mengatakan apa? Dia kata bahawasanya tidak mengharuskan penarikan balik hibah sebelum berlakunya qabat. Baik. Mereka juga berhujah tuan-tuan dan puan dengan logik akal, dengan mengatakan bahawa akad hibah adalah seperti akad-akad yang lain yang tidak perlu kepada qabat sebagai syarat sah sesuatu akad. Contoh jual beli. Kita pergi beli kan? Abang air mineral satu bang, haus saya ni. RM1. Berapa? RM1. Maka kita dapat air mineral, dia dapat duit RM1. Akad jual beli pun tidak disyaratkan bahawasanya perlu berlakunya qabat. Maka mereka berhujah ke situ. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab Imam Hambali daripada riwayat yang lain mengharuskan penarikan balik hibah sebelum berlakunya qabat sekiranya barang yang dihibah itu berbentuk barang yang disukat ataupun barang yang ditimbang. Namun sekiranya barang yang dihibah itu tidak boleh disukat atau ditimbang, maka tidak harus menarik balik hibah tersebut sebelum berlakunya qabat. Jadi tuan-puan kena fahamlah bahawasanya bila kita sebut tentang penyerahan dan penguasaan penerima hibah tadi, maka ada 2 pendapat. Jadi
Dua pendapat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah faham pendapat yang mengatakan bahawa perlu pada qabat, maka mereka mensyaratkan qabat itu adalah syarat sah hibah. Pendapat yang mengatakan bahawa tidak perlu qabat, mereka berhujah bahawasanya qabat itu, penguasaan itu tidak termasuk dalam syarat sah hibah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, baru ni ada satu soalan, orang tanya, menarik soalan ini. Yang bertanya ini jiran saya, bagi pihak lah. Tuan-puan boleh fikir, tuan-puan cuba cari jawapan. Dia kata pak mertuanya itu telah melantik salah seorang anaknya, iaitu anak perempuan ini, menjadi pemegang amanah kepada hartanya. Bila mana dia meninggal, maka bahagilah sama rata di antara adik-beradik, yang mana dia ada 3 orang anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Baik. Maka bila mana pak mertua dia meninggal tadi, yang anak perempuan ini dia buat apa? Dia jual tanah tersebut dengan harga 132,000. Baik. Maka persoalan yang timbul, dia mengatakan bahawasanya mak saudara dia tadi ni, kakak ipar dia tadi ni, adik-beradik suami tadi, telah menjual tanah dan rumah tersebut 132,000, dan dia menyerahkan kepada 2 orang adik-beradik lelaki dia tadi berapa? 1,000 seorang. Mana kata dia bagi 1,000, 130,000 dia ambil. Baik. Maka dia tanya, boleh ke tidak buat begitu? Maka saya jawab, saya kata tak boleh, sebab dia adalah pemegang amanah. Dia bukan adalah penerima hibah. Makna kata berdosa lah hukum dia, Ustaz. Berdosa, saya kata. Maka saya pun rasa macam syak wasangka, maka saya tanya lagi. Saya kata duit tersebut dibayar oleh pembeli tanah kepada dia seorang. Betul, Ustaz, kepada dia, dan dia bagi seorang 1,000. Dia bukan bahagi 132,000 tu bahagi 3. Tak, dia kata dia bagi seorang 1,000, 130 dia ambil. Maka saya kata lagi, waktu pergi pejabat tanah tukar kepada pembeli tadi, dia pergi seorang ataupun dia pergi bertiga? Maka dia kata dia pergi seorang, Ustaz. Baik. Saya kata cukup dengan dia pergi seorang, selesai di pejabat tanah. Ya, Ustaz. Saya bertambah syak lagi. Maka saya tanya dia, awak cuba siasat si mati membuat transaksi dengan anak perempuan dia tadi, dia buat transaksi pemegang amanah ataupun tukar hak milik. Beza ya, pemegang amanah, tukar hak milik borang 14A, ataupun wakil kuasa, ataupun pentadbir harta. Beza permohonan kesemuanya sekali. Maka dia pun jawab lepas pada tu, Ustaz, dia mati, dia tukar hak milik kepada anak perempuannya itu. Kantoi kat situ. Patutlah tidak dipanggil 2 orang lagi. Patutlah tidak dibahagi sama rata kepada 2 orang lagi. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab bila mana statusnya adalah pentadbir harta, pemegang amanah, wakil kuasa, dia tidak semudah itu untuk kita nak jual harta itu. Kenapa? Sebab di antara kesemua yang saya sebut tadi mesti memerlukan kepada pemilik yang lain. Siapa? Iaitu 3 orang tadi. Jadi rupa-rupanya si mati ini waktu hidup dia buat pertukaran hak milik. Tetapi bila mana dah tukar hak milik, dia pergi cerita, dia kata pemegang amanah. Dah kita nak pegang yang mana? Pegang pada yang dia buat transaksi itulah. Contoh,
Saya dengan Ustaz Nasrul kata, Ustaz Ihsan, saya hibahkan harta saya pada Ustaz. Saya pun jawab, saya terima Tuan Imam. Maka dia pergi cakap dekat Tuan Bilal, saya tak bagi kat Ustaz Ihsan, saya bagi pinjam aja. Sudahlah. Redundant tak? Clash tak? Clash lah. Jadi, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada persoalan yang ditanya tadi, salah siapa? Mungkin tuan-tuan kata salah si mati sebab dia buat begitu. Barangkali dia kena lipat dengan anak perempuan dia. Ayah tukar nama dulu, nanti bila mati sayalah jadi pemegang amanah, saya akan bahagi. Mungkin kan? Banyak tak kes anak lipat ayah? Banyak. Ayah, tanah dengan rumah ni ayah kena serah pada saya. Kenapa aku kena serah kat kau? Saya jaga ayah kan? Kalau aku serah pada engkau, apa kata pula adik-beradik yang lain? Saya jaga ayah, yang lain tak jaga ayah. Kalau ayah tak nak serah pada saya mulai hari ini saya berikrar, saya tak akan suap lagi ubat cair darah pada ayah. Sudahlah ayah tu kata, sudahlah matilah aku. Tak dapat ubat cair darah ni. Ayah berkata, marilah. Pergi pejabat tanah bagai, tukar hak milik. Anak berkata, tahniah ayah, terima kasih banyak. Ayah pun mati. Maka adik-beradik semua berkumpul. Okey, kita dah dapat dah harta. Okey, untuk rumah dengan tanah ni macam mana? Dia pun angkat tangan, minta maaf rumah dan tanah ni tengok geran nama aku. Bila masa tukar pada nama engkau? Sebab tu korang tak tahu. Ayah ni, kalau korang nak tahu, waktu dia hidup dulu, dia dah declare dah bahawasanya aku anak yang paling terbaik. Sebab tu dia serah pada aku. Pula. Dia tipu pula dah adik-beradik dia. Tuan-tuan, hati-hati. Bila mana soal ayah, soal ibu, soal anak dan sebagainya, kalau dalam bab harta, tuan-tuan, jam, crank kepala otak dia. Kalau bab harta ni, tuan-tuan dan perempuan, macam-macam kes yang berlaku, sehingga kan dia sanggup untuk melipat mak ayahnya, dia sanggup untuk kelentong adik-beradiknya, dia sanggup buat apa saja demi untuk dia mendapatkan, menunaikan hasratnya dengan cara yang salah tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu hati-hati. Pernah diceritakan oleh ayah saya, sahabatnya ini pencen dengan pegawai kanan bank. Makna kata dapat KWSP. Tuan-tuan tahu dia dapat KWSP berapa? 2 juta. Kalau 2 juta KWSP, agak-agak gaji dia bulanan sebelum ni berapa? Apa jadi dengan 2 juta tadi? Dengan 2 juta lepas dia pencen tadi lah dia nikah seorang lagi. Kemudian bercerai dengan nombor 1. Kemudian bercerai dengan nombor 2. Kemudian licin 2 juta tu tadi. Tuan-tuan tahu dia kat mana sekarang? Dia telah join grup tablik, tuan-tuan dan puan-puan. Mula nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak kata dia tak belajar, tuan-tuan nak kata dia tak reti urus duit, sorry. Dia adalah bekas pegawai kanan bank. Sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan ingat bila mana duit banyak kita akan jadi pemurah. Kita duit banyak kita akan hidup bahagia. Pembohong. Semuanya tak ada satu kepastian yang kita boleh buat andaian begitu. Sebab bila mana duit banyak, ujian cara duit banyak. Bila mana jadi orang miskin, ujian cara orang miskin. Bila mana hidup sederhana, ujian seperti mana hidup sederhana. Tetapi yang paling bahagianya siapa? Iaitulah orang yang bila dia kaya, dia miskin dan sebagainya, dia tetap istiqamah berada di jalan Allah, dia tetap tahu dan akui apa yang dia ada di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis orang macam mana ini? Hatinya berselirat dengan akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada duit banyak, maka dia akan pastikan duit itu mengalir kepada orang-orang yang memerlukan. Dia tak ada duit, dia tak boleh nak beri duit pada orang. Dia akan gunakan kudratnya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tadilah,
Sahabat kita meninggal, pakak bangun. Betul tak betul? Oh hebat, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Tak ada lah nak start motor, nak pergi cari kedai tom yam ke siakat steam apa dah tak. Pakak ni, tak sampai 5 minit pun kita sembahyang. Ini kita nak. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat, si mati ni tadi, dia akan ingat siapa yang semayangkan dia tadi. Sampai bila-bila dia akan ingat. Dia tengok tadi tuan-tuan, tuan-tuan jangan ingat dia tak tengok. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di antara kelebihan bila mana kita sembahyang solat jenazah tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Nabi sebut apa? Sebesar ganjarannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ambil masa. Bila berlaku kematian, duduk sekejap. Sibuk bagaimanapun, bangun. Tak sampai 5 minit pun tuan-tuan, 4 kali takbir, betul-betul, Al-Fatihah, selawat atas Nabi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha, tukar hujung je, huha-huha je. Tapi jangan pula Allahu Akbar, huha, tu batal tu solat tu. Kemudian, takbir yang keempat, bagi salam, selesai. Sedang ke susah? Doa, tu imam baca dah, amin je lah. Boleh Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita dah belajar, kita dah tahu bahawasanya tarik balik hibah selepas qabat ini, ataupun kita katakan tadi tarik hibah sebelum berlakunya qabat itu, ada pendapat yang kata harus, ada yang pendapat yang katakan tidak harus. Baik. Maka kita nak tengok, adakah hibah dikira sempurna walaupun tidak berlaku pindah milik pada geran tanah? Dia tak tukar nama apa Ustaz? Adakah hibah itu sempurna? Baik. Maka tuan-tuan kena ingat, apabila cukup rukun dan syarat hibah, hibah tetap dikira sempurna walaupun pindah milik tidak dibuat pada dokumen geran tanah tersebut. Pegang tu dulu. Bila cukup rukun dan syarat, hibah dikira sempurna walaupun tidak dibuat pada dokumen geran tanah. Apa maksudnya? Penerima ni tadi, nama dia tak tercatat dalam geran tanah itu. Dia nampak bercanggah dengan undang-undang tanah di negara kita yang mengamalkan sistem yang mana pendaftaran adalah segala-galanya. Sistem kita kan. Ni kereta siapa ni? Ini kereta saya tuan. Apa bukti kereta awak? Ni geran kereta nama saya. Selesai. Tak ada dakwa-dakwi dah. Ni tanah siapa? Tanah saya. Apa bukti tanah awak? Ni geran tanah nama saya ni. Selesai. Dia panggil dokumen awam. Selesai kat situ. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, yang jadi persoalan dan masalahnya bila mana kita tak tukar nama. Ni kena faham risiko ni. Apa risiko ni? Risikonya adalah pejabat tanah tadi ni, dia tak guna pakai, dia tak terima pakai dokumen yang kita buat itu ataupun lafaz ijab qabul yang kita buat itu, dia tak nak terima yang tu. Habis tu dia nak terima yang mana Ustaz? Maka dia akan minta kepada kita ini pergi ke mahkamah syariah membuat permohonan pengesahan hibah itu. Mahkamah syariah buat apa? Mahkamah syariah akan buatlah perbicaraan penuh. Akan tentukan hibah itu sempurna ataupun tidak. Maka mahkamah syariah nak siasat apa? Rukun syarat sah hibah yang kita belajar sebelum ni lah. Dia akan tengok mana pemberi, mana penerima. Harta yang dihibahkan milik dia ataupun tidak. Kemudian mana sirah, ijab dan qabul. Mana qabat, penyerahan dan penguasaan. Dia akan pergi ke konteks itu. Bila mana mahkamah syariah mengisytiharkan bahawa hibah itu sah, maka dia akan buat keluar satu perintah. Ikutlah sekeping, kedua keping. Maka perintah itulah tuan-tuan pergi submit ke pejabat tanah, pergi submit ke mana-mana agensi yang memerlukan tentang pengesahan hibah itu. Maka mereka tadi tuan-tuan akan riliskan
apa benda yang mana kita mohon tu tadi. Oh, panjang cerita Ustaz, memang panjang. Sebab itu saya dah katakan sebelum ni, bila mana kita buat tuan-tuan dan puan-puan, transaksi yang mana tak pindah milik, maka ke mahkamah pula kita akan pergi. Adakah kita pergi mahkamah seorang saja? No. Kita akan pergi dengan kesemua ahli waris faraid si mati, iaitu pemberi hibah tu tadi. Buatnya ahli waris dia ada 10, maka kita akan jadi plaintiff, maka defendant akan ada 10 defendant di situ. Terpulang pada dia setuju ataupun tidak. Dia tak setuju, dia akan nafi lah. Dia akan attack lah syarat-syarat sah hibah dan sebagainya. Jadi bukan semudah ABC. Sebab itu, jangan duk ingat, kita ada dokumentasi, kita ada cop Pesuruhjaya Sumpah, kita ada apa lagi? Kita ada cop jari, kita ada tanda tangan, kita ada tanda tangan 10 orang saksi. Di mahkamah syariah akan dibentangkan, maka hakim yang akan buat putusan sama ada hibah itu sah ataupun tidak. Maka apakah syarat yang menjadikan hibah itu sempurna? Antara syarat terpenting adalah wujudnya ijab dan qabul. Sebab itu dalam deklarasi hibah yang dibuat itu mesti ada ijab dan qabul. Maka adalah dengan ini saya Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud menghibahkan harta saya kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, semua kan? Dia pula dengan ini saya Datuk Seri sekian menerima hibah yang diberikan oleh ada lafaz itu. Kemudian adanya elemen qabat, iaitu penerimaan harta hibah dan penguasaan harta hibah itu. Apa contoh? Oh, semenjak dia hibah pada saya dah bangunkan dah tanah tu. Jadi penguasaan kepada penerima tadi, apa bukti qabatnya? Dia telah bangunkan. Apa lagi? Iaitu kebebasan penerima untuk melakukan tasarruf, untuk membuat transaksi, mengambil manfaat atas harta hibah itu. Sebab banyak yang berlaku dalam masyarakat kita, apa dia yang mereka buat? Dia buat lafaz hibah, nanti tunggu aku mati nanti. Ambil ya. Waktu aku hidup ni, sewa apa semua, itu hak aku. Nak, lepas aku mati, walaupun aku hibah, tapi lepas aku mati baru kau boleh ambil. Ini yang kita suka, betul-betul. Maka kita namakan sebagai apa? Hibah bersyarat. Maka hibah bersyarat pun menjadi pertikaian juga dalam para ulama. Ada yang mengatakan bahawasanya syarat itu sah bila mana penerima itu mengizinkan, sebab dia adalah pemilik yang baru. Contoh, si ayah menghibahkan pada anak, kemudian si anak pula kata, okey saya setuju ayah, sementara ayah hidup ni, ayah duduklah di rumah ni, tapi lepas ayah mati saya akan ambil. Izin dia tak? Izin oleh siapa? Izin oleh penerima, iaitu pemilik yang baru. Tapi kalau dia sendiri yang membuat syarat itu, ini panjang cerita. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, hibah itu sah, tetapi syarat yang dibuat itu adalah batal. Boleh nampak? Jadi hati-hati. Sebab itu kadang-kadang saya pun tak faham. Yang dihibahkan itu kepada anak dia. Saya tanya balik. Kenapa Tuan Haji hibah pada anak? Yalah, takut adik-beradik lain ambil. Kenapa pula Tuan Haji takut adik-beradik ambil? Ahli waris faraid Tuan Haji, sebab Tuan Haji ada isteri, ada anak 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Celah mana yang adik-beradik boleh masuk? Sebab anak lelaki itu dah jadi waris asabah. Dia memahjubkan, menghalang adik-beradik daripada dapat. Sebab itu nak belajar hibah, wasiat dan sebagainya, tuan-tuan, ilmu yang paling utama kita kena faham dulu adalah faraid, baru belajar yang lain. Sebab itu bila mana tak belajar faraid, kita belajar yang lain, itu yang jadi itu kontang kanting.
Kenapa? Sebab dia nak selamatkan harta dia supaya tak dapat pada orang lain. Ilaha illallah. Dia sudah ada niat yang lain. Kita belajar hibah, wasiat dan sebagainya. Mesti telus apa matlamat dibuat. Mesti pensyariatan ini dibuat, mesti ada sebab. Bukan saja-saja buat. Dia belajar dengan kita dengan niat untuk menghalang orang yang dia tak suka dapat. Tuan-tuan belajar ilmu apa ni? Adakah Islam mengajar begitu? Tidak. Islam tidak mengajar begitu. Kalau kita belajar betul-betul tentang hibah dan sebagainya ini, matlamatnya kepada siapa? Kepada orang yang mana tidak boleh mewarisi harta kita melalui saluran faraid. Faham situ dulu. Kalau kita hibah pada dia, dia ini adalah ahli waris, mana kata dia akan dapat double. Hibah pun dapat, faraid pun dapat. Apa manfaat kita beri pada dia begitu? Faraid dia dah dapat kan? Kadang-kadang dia tak nampak. Kadang-kadang minta maaf cakap. Kita tanya apa keperluan hibah, dia pergi ke situ. Kita pula cerita pada dia. Ahli waris Tuan Haji, kalau Tuan Haji meninggal, siapa ahli waris faraid? Apa yang maksud Ustaz? Tengok dia tak faham. Kita suruh dia senaraikan siapa ahli waris faraid Tuan Haji. Dia tak boleh cakap. Makna kata, dia tak faham lagi. Dia hanya faham hibah, wasiat dan sebagainya. Dia tak faham faraid. Sebab itu Tuan Haji, lepas ni, kalau saya jumpa siapa-siapa di masjid ni, saya nak tanya, siapa ahli waris Tuan Haji? Saya nak tengok dia faham ke tidak. Kalau Tuan Haji tanya saya, siapa ahli waris Ustaz? Faraid Ustaz, kalau Ustaz mati. Mudah saya boleh jawab spontan sekarang. Mak, ayah, isteri, anak lelaki saya 4 orang. So berapa orang? 7. Adik-adik Ustaz termasuk? Tak masuk. Kenapa tak termasuk? Saya ada ayah, saya ada anak lelaki. Jadi Tuan Haji kena faham tu dulu. Kalau Tuan Haji duk faham yang ni, Tuan Haji tak faham yang tu, minta maaf. Saya takut Tuan Haji terkeliru, last kali terpesong pemahaman itu, dah pergi pada benda yang tak baik pula dah. Kenapa? Sebab kita nak bagi orang ni tak dapat. Itu kena faham menyeluruh tuan-tuan dan puan. Baik. Jika semua elemen ini wujud, kita dah nampak dah memang wujud. Janganlah waris-waris berpura-pura tidak tahu tentang harta arwah yang sudah dihibahkan, lantas berebut harta hibah yang kononnya harta pusaka atas alasan pada geran tanah masih lagi nama si mati. Ni pun jenis ahli waris yang tak erti bahasa. Kita dah tahu dah kan, dia dah hibah harta dia kepada si fulan. Tapi dia tak buat transaksi pindah milik. Kita dah tahu. Kita dah maklum. Bila mana dia dah mati, maka kita mengiyakan sajalah. Yang kita pergi tutup isu itu, kemudian kita kata bila berlakunya. Kan geran tu nama si mati, faraid dah. Apa pula hibah? Allahu Akbar. Ada tak yang buat begini? Ada tak yang buat begini? Tuan-tuan, wahai penduduk bandar Aztec sekalian. Dengar ni. Ada tak sebelah jiran tuan-tuan dan perempuan ini yang dulunya mereka sembahyang Jumaat di satu tempat, kemudian tempat itu diarahkan, dikosongkan, kemudian kena semayang di masjid lain. Ada Tuan Haji? Ada. Kenapa jadi begitu? Cuba pergi cari kenapa jadi begitu. Kenapa tempat tu memang tak boleh semayang ke? Pergi cari. Sampai turun naik mahkamah menafikan. Takkan dia orang tak tahu. Wallahu a'lam. Tuan nak jadi begitu? Tuan sanggup sampai begitu? Yang saya kesal di sini adalah yang mewakafkan itu telah meninggal. Si pewakaf ini buat transaksi itu untuk apa? Supaya bekal untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai suatu imbuhan, dia nak bawa ni, dia nak pertaruhkan ni. Tengok-tengok,
Bila mana dia mati, benda itu tidak dimanfaatkan oleh penduduk dunia ini, dan adakah sampai manfaat kepada si mati tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apapun yang berlaku, kalau kita maklum tentang perkara itu, tolong jangan nafi. Kita nafi kerana kita tahu dah kalau kita setuju, maka bahagian kita akan sikit tanpa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia yang pernah buat kerja begini? Yang pertama, minta taubat kepada Allah Ta'ala, taubat nasuha sungguh-sungguh. Kemudian pergi repeat balik hal yang kita buat salah sebelum ini, kita serahkan balik hak dia, tuan-tuan. Sekadar itu saja, tuan-tuan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah